Tema keseimbangan dan pengurusan alam sekitar. Bidang pembelajaran 1. Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Objektif pembelajaran 1.1. Menganalisa keseimbangan alam semula jadi. Hasil pembelajaran daripada video ini: pertama, memerihalkan maksud keseimbangan alam. Kedua, menyatakan kitar semula jadi yang membantu dalam mengekalkan keseimbangan alam. Aktiviti 1.0, saksikan video. Arahan, sila fahami konsep keseimbangan alam dalam video berikut. Ya, ini adalah salah satu kegiatan KKM pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Ini bagian dari keprihatinan kita atas menurunnya debit air di sumber ngasat ini, Pacet. Sehingga salah satu upaya kita adalah menanam bambu. Mengapa bambu? Karena bambu itu adalah salah satu pohon yang mudah tumbuh dan bisa menyerap air yang luar biasa dan bisa menahan erosi. Sehingga ya, karena ini penebangan tahun 97, 98 sampai 2000 terjadi penebangan yang luar biasa sehingga akhirnya itu mempengaruhi debit air. Melalui pengetahuan yang anda perolehi dari video tersebut, definisikan maksud dan konsep awal keseimbangan alam menggunakan peta bulatan. Jika anda memperolehi kata kunci daripada video tersebut seperti kepentingan air, penebangan hutan, penanaman pokok buluh, interaksi antara alam dan tumbuhan berkaitan sumber air dan menghalang angin serta fungsi pokok buluh, maknanya anda mula memahami maksud keseimbangan alam. Maksud keseimbangan alam: satu keadaan di mana proses-proses semula jadi seimbang
antara satu sama lain. Bagi aras yang tinggi, keseimbangan alam dimaksudkan sebagai teori yang menyatakan bahawa sistem ekologi biasanya dalam keadaan seimbang homeostatik yang stabil, iaitu perubahan kecil dalam tata rajah tertentu akan dibetulkan melalui suap balas negatif yang akan membawa tata rajah balik kembali pada titik keseimbangan asal dengan sistem yang lainnya. Ia turut digunakan di mana populasi saling bergantung sesama sendiri. Sebagai contoh, dalam sistem pemangsa-mangsa atau hubungan antara masaber dan sumber makanan mereka. Ia juga kadangkala digunakan pakai bagi hubungan antara ekosistem bumi, komposisi atmosfera dan cuaca dunia. Konsep pembinaan keseimbangan alam memerlukan yang pertama, proses-proses semula jadi melibatkan benda hidup dan benda bukan hidup. Yang kedua, proses interaksi antara benda hidup dan bukan hidup. Ketiga, proses interaksi antara benda hidup dan benda bukan hidup. Dan akhir sekali, kitaran semula jadi alam. Antara proses-proses semula jadi benda hidup. Proses-proses semula jadi benda bukan hidup. Interaksi benda hidup dan bukan hidup. Contohnya, menghasilkan tempat tinggal, peralatan dan juga alat perlindungan. Ini adalah contoh-contoh interaksi antara benda hidup dengan benda hidup. Terdapat banyak kitaran semula jadi di alam ini. Antaranya, kitar nitrogen. Tugas utama mengekalkan nitrogen dalam alam. Yang seterusnya, kitar air, mengekalkan pengagihan air di bumi. Yang terakhir, kitar karbon, mengekalkan kandungan karbon dioksida di atmosfera. Ada satu perkara yang sangat penting dalam mengekalkan keseimbangan alam, iaitu siratan makanan atau rantai makanan. Kenapa pentingnya siratan makanan dalam keseimbangan alam? Jawapannya, memastikan aliran tenaga yang digunakan oleh tumbuhan hijau, iaitu cahaya matahari, dialirkan secara seimbang kepada pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertiar. Rumusan melalui kefahaman konsep di atas menunjukkan semua proses-proses dan interaksi-interaksi alam dan benda hidup atau bukan hidup dapat mencapai titik keseimbangan alam melalui interaksi tersebut tanpa gangguan. Bahagian penilaian. Aktiviti berkumpulan 1.0. Apakah yang kita boleh asimilasikan mengenai keseimbangan alam? Aktiviti berkumpulan 2.0. Sila lihat gambar rajah tersebut. Kenapa singa jantan itu kelihatan kurus? Jelaskan kenapa singa itu menjadi kurus.
cuba bincangkan bersama rakan-rakan dan guru anda. Sekian, terima kasih. Sehingga berjumpa lagi.